Pada suatu masa dahulu, terdapat 4 sahabat yang hidup di dalam sebuah pagar sesat. Sniff, Scurry, Haw dan Ham. Sniff dan Scurry adalah tikus. Haw dan Ham adalah manusia. Sniff lah yang merasai perubahan paling awal. Scurry lah yang bertindak. Ham menentang perubahan dan khawatir perubahan membawa kepada perkara lebih buruk. Haw belajar menyesuaikan diri apabila dia melihat perubahan yang boleh membawa kepada sesuatu yang lebih baik. Walaupun berbeza, mereka berkongsi satu perkara. Mereka tidak boleh hidup tanpa keju. Jadi, mereka keluar setiap hari ke dalam pagar sesat untuk mencari keju. Ham dan Haw menggunakan pendekatan yang lebih kompleks, menganalisis pagar sesat dan merancang laluan mereka. Sniff dan Scurry pula menggunakan naluri dan kepantasan membuat keputusan mereka. Sehingga satu hari di stesen keju C, mereka menemui koleksi keju terbesar. Keempat-empat mereka benar-benar gembira dan berlari kegirangan. Ia menjadi rutin harian mereka untuk ke stesen keju C. Tetapi ia tidak bertahan lama. Selepas itu, Sniff dan Scurry mula perasan begalan keju hampir habis, manakala Ham dan Haw tidak. Tanggapan bahawa mereka akan kehabisan keju adalah tidak masuk akal. Tapi akhirnya ia terjadi. Suatu hari, Sniff dan Scurry tiba di stesen keju dan mendapati semua keju telah hilang. Haw dan Ham kembali ke stesen keju C dan terkejut apabila melihat semua keju telah tiada. "Apa? Semua keju telah tiada?" kata Haw. "Ini tidak adil. Siapa yang memindahkan keju saya?" Malangnya, banyak masa berharga dibazirkan semasa di stesen keju C dengan harapan keju-keju tersebut akan kembali. Pada akhirnya, mereka pulang ke rumah masing-masing. Semakin penting keju untuk anda, semakin anda mahu berpegang padanya. Sementara Sniff dan Scurry berusaha untuk mencari keju baru, Haw dan Ham terus-menerus pulang ke stesen keju C. Mereka menggunakan masa untuk menilai keadaan dan bagaimana mereka akan lakukannya dan bukannya mengambil tindakan. Mereka mula kecewa dan saling menyalahkan atas keadaan yang menimpa mereka. Di sisi lain, Sniff dan Scurry akhirnya menemui stesen keju baru dan dengan bekalan keju yang banyak. Kerja keras mereka akhirnya terbayar. Sebaliknya, Haw dan Ham masih menunggu dengan harapan sesiapa yang meminjamkan keju mereka akan meletaknya kembali. Dan Haw sedar mereka sedang membuang masa. Dia yang berada di ambang ketakutan kemudiannya tidak merasa emosi itu lagi. Haw menulis di dinding, "Jika anda berhenti untuk merasa takut, anda akan merasa lebih baik." Dia memutuskan ini adalah masanya untuk meneroka pagar sesat untuk mencari keju baru. "Mari pergi," Haw mengajak Ham. Haw cuba meyakinkan Ham dengan menulis, "Jika anda tidak berubah, anda akan ketinggalan." Tetapi ia tidak membantu. Kenapa? Kerana kedua-duanya memikirkan perkara yang berbeza. Ham masih berfikir, siapa yang mengalihkan keju saya? Haw berfikir, kenapalah saya tidak bangun dan bergerak seiringan dengan keju yang telah pergi? Idea untuk masuk ke dalam pagar sesat membuat Haw cemas. Jadi dia menulis, apa yang kita lakukan jika kita tidak takut? Haw tahu apa yang dia akan lakukan dan perlahan berjalan ke haluan yang tidak diketahui destinasinya. Disebabkan dia menunggu sangat lama di stesen keju C, Haw berasa sukar untuk bergerak sekitar pagar sesat tetapi meneruskan untuk tetap berfikir. Lebih baik lambat daripada tidak pernah langsung, kata Haw. Pagar sesat ini telah berubah sejak kali terakhir dia ke sana. Dia juga merasakan dia tidak pergi ke mana-mana, tetapi ia tidak seteruk apa yang dia fikirkan. Semasa dalam perjalanan, dia juga menyedari bahawa keju di stesen keju C tidak tiba-tiba hilang. Terdapat tanda-tanda bekalan keju semakin berkurangan dan sisanya mulai merosak. Tetapi Ham dan Haw tidak memberi perhatian. Andai saja dia memerhatikan perubahan ke atas keju-keju tersebut, mungkin itulah yang dilakukan Sniff dan Scurry. Dia berhenti dan menulis di dinding, "Kerap membau keju supaya kita tahu bila ia mulai merosak." Haw menerima ganjaran selepas terjumpa stesen keju yang besar. Dia mula membayangkan dirinya menikmati semua jenis keju yang berbeza. Dia mendapat semangat baru dalam dirinya untuk terus maju dan menulis,
membayangkan diri saya menikmati keju baru walaupun sebelum saya menemukannya atau ia membawa saya kepadanya. Di pintu masuk stesen keju, terdapat beberapa kepingan keju kecil baru yang dimasukkan ke dalam poket untuk diberikan ke Han. Dia memutuskan untuk kembali dan melihat jika Han telah berubah fikiran. Lebih cepat anda melepaskan keju lama, lebih cepat anda menemui keju baru. Tetapi apabila Hao kembali dan menawarkan keju baru kepada Han, Han menolak dan berkata, "Saya mahu keju saya. Ini bukan seperti yang saya biasa." Sedih, Hao pulang sendiri. Dia rindu untuk bersama Han, tetapi dia suka apa yang dia temui sepanjang perjalanan. Dan ia bukanlah sekadar mencari keju baru. Dia sebenarnya suka apa yang dia lakukan. Berusaha mencari apa yang dia mahu dan tidak bermalas-malasan. Buat pertama kalinya, Hao menyedari perubahan itu sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Sama ada anda terima atau tidak, perubahan akan mengejutkan anda hanya jika anda tidak menjangkakannya. Dia terus menulis di dinding untuk menjadi peringatan kepadanya sekiranya dia memutuskan untuk mencari keju baru. Melepaskan masa lalu sepenuhnya boleh membantu kita untuk menyesuaikan diri dengan masa depan dan perubahannya. Tanpa disedari, dia telah sampai ke penghujung perjalanannya ke stesen keju N. Apabila dia masuk ke dalam, dia sangat terkejut melihat timbunan keju yang tidak pernah dilihatnya. Ada yang dia tahu dan beberapa yang tidak pernah dilihatnya. Dia berfikir jika dia sedang bermimpi sehinggalah dia melihat rakan tikusnya. Mereka berdua mempunyai perut yang kenyang yang memberitahu bahawa mereka telah berada di sini untuk seketika. Dengan itu, Hao menikmati keju yang ada dan mendapati ketakutannya terhadap perkara yang tidak diketahui akhirnya hilang. Dia merenung kembali kesilapannya dan menggunakan ia untuk merancang masa depannya. Hao juga belajar sesuatu yang berguna dari rakan-rakan tikusnya. Mereka memudahkan kehidupan dengan tidak terlalu merumitkan perkara. Dan apabila terdapat perubahan dan keju berpindah, mereka bergerak dengan keju. Dan itulah kunci untuk menikmati hidup. Anda mesti membawa perubahan dalam diri anda kerana tiada perkembangan dalam diri sehingga anda berubah. Paling penting, sentiasa ada keju baru di luar sana, sama ada anda menemuinya atau tidak. Hanya apabila anda melepaskan ketakutan, anda dapat menikmati pengembaraan. Hao ringkaskan pengembaraan dengan cara ini. Perubahan berlaku, jagakan perubahan. Perhatikan perubahan. Cuba beradaptasi untuk berubah dengan cepat. Ubah. Nikmati perubahan. Bersedia untuk berubah dan nikmatinya. Untuk menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan baru. Untuk menjalani kehidupan to your fullest atau sepenuhnya, anda mesti mengamalkan fikiran positif dan terbuka serta melepaskan ketakutan.